Hari Negeri di bawah Bayu, Ops Selamat ke-20 pantau aliran trafik dan perantau mula berpusu-pusu pulang beraya. Terus saja bersama Anisia Daules di Kota Kinabalu. Silakan, Ann. Ya, sahih. Seramai 460 anggota dan pegawai polis diraja Malaysia di seluruh negeri bersedia untuk penugasan Ops Selamat ke-20 bermula hari ini bersempena Aidilfitri. Ia memberi fokus kepada memastikan kelancaran laluan trafik agar pengguna jalan raya selamat sampai ke destinasi masing-masing. Pemangku Pesuruhjaya Polis Sabah, Datuk Jauti Dikun berkata, pemantauan dari semasa ke semasa dilakukan di kawasan sering berlaku kemalangan. Sepanjang perayaan ini kita menasihatkan para pengguna, pertama sekali ini pastikan bahawa keadaan fizikal mental kita adalah bersedia untuk melakukan perjalanan yang jauh. Jangan memandu dalam keadaan yang mengantuk, dalam keadaan yang laju, dalam keadaan yang tergupa-gupa dan sebagainya. Beliau ditemui media selepas tinjauan op lancar di Jalan Pintas Tuaran. Datuk Jauti turut mengingatkan penduduk yang meninggalkan kediaman dalam tempoh lama agar melaporkan pergerakan ke balai terdekat. Dalam masa sama, PDRM sentiasa melakukan rondaan di kawasan perumahan, terutamanya lokasi berisiko tinggi berlaku jenayah. Sementara itu, bahang kesibukan pulang beraya dirasai khususnya di lokasi perkhidmatan pengangkutan awam. Tinjauan kru berita di Terminal Bas Ekspres Inanam menyaksikan ia sesak dengan orang ramai termasuk penumpang tidak bertiket menunggu peluang tiket bas tambahan ke Pantai Timur. Presiden Persatuan Pengusaha Bas Ekspres Sabah Sebok Datuk Donald Hanafi berkata, jumlah bas ekspres sedia ada tidak mencukupi untuk menampung pertambahan penumpang yang ingin balik kampung sejak minggu lepas. Kita nampak di terminal sekarang ni ada dua suasana. Pertama suasana yang gembira, kemudian yang satu lagi suasana yang agak sedih sedikit. Yang sedih itu sebenarnya tidak dapat lagi membeli tiket bas ekspres untuk pulang berhari raya. Kemudian yang gembira itu sebenarnya dah ada tiket. Walau bagaimanapun, kita cuba mengatasi masalah ini. Sebok sedang berusaha mendapatkan bas tambahan bagi memenuhi permintaan tinggi. Datuk Donald yakin masalah penumpang tersadai dapat diselesaikan secepat mungkin dan berharap penumpang dapat sampai ke destinasi masing-masing tengah malam ini. Beliau juga mengingatkan semua pemandu bas ekspres agar mengutamakan keselamatan dan disiplin semasa berada di jalan raya demi kebaikan semua. Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK sedang menimbang kemungkinan menggunakan kapal untuk mengaut sampah sarap di kawasan sungai dan perairan bandaraya. Timbalan Ketua Pengarah Operasi DBKK Robert Lipon berkata, sesi demonstrasi telah diadakan bagi menguji kesesuaian teknologi baharu dari Jepun itu. Kapal berkenaan sumbangan Japan International Cooperation Agency JICA bertujuan membantu menangani masalah sampah sarap terapung di perairan bandaraya. Meskipun teknologi ini disifatkan amat baik, namun terdapat ruang perlu diperhalusi dan diperbaiki. Masih banyak yang perlu dibaiki sebab kita lihat keadaan sampah itu sendiri terlampau scattered, terlampau besar area dia. Jadi mungkin salah satu yang kita kena pastikan adalah kenal pasti area sebenar sampah-sampah itu berkumpul supaya masa dan juga travelling hour cost untuk penggunaan minyak itu dapat dikurangkan. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menyaksikan hari terakhir demonstrasi mengutip sampah menggunakan kapal di perairan Kota Kinabalu. Tambahnya terdapat juga keperluan menyesuaikan reka bentuk kapal untuk meningkatkan keberkesanan mengutip sampah di kawasan yang luas. Sebanyak 1,200 pek bubur lambuk diagihkan geng bubut Sabah FM dan Sabah VFM kepada masyarakat sekitar Kota Kinabalu. Ia merupakan kerjasama RTM Sabah dan Nestle Malaysia Berhad menyantuni masyarakat serta memberi keceriaan berbuka puasa. Penerbit program Christine Anthony berharap kolaboratif seumpama diteruskan pada masa akan datang bersama syarikat swasta maupun pertubuhan bukan kerajaan NGO. Kami telah agihkan ke beberapa lokasi seperti di stesen minyak dan juga kepada pelanggan-pelanggan stesen minyak. Jadi itulah ini juga satu cara untuk kami menyantuni rakyat, menyantuni pendengar Sabah FM dan juga Sabah VFM dengan program sebegini.
Pengagihan bubur lambuk ini dilakukan di beberapa kawasan termasuk pusat tahfiz, stesen minyak dan stesen kereta api sekitar Kota Kinabalu. Peluang mendekati pendengar kedua-dua stesen radio berkenaan mendapat reaksi baik orang ramai. Jadi nanti dalam kereta api kita boleh berbuka laksanaan. Tapi saya harap bubur lambuk ni dah hanya di bulan Ramadan saja, tapi dibagi-bagikan juga daripada hari-hari yang biasa. Kepada Sabah FM saya ucapkan terima kasih kepada Sabah FM lah telah bagikan makanan dalam bubur lambuk untuk berbuka pada bulan puasa ini. Bagi saya sebagai masyarakat negeri Sabah memang sangat berterima kasih lah Sabah FM kerana dengan program ini dapat membantu rakyat yang mungkin yang tengah berpuasa ataupun yang kekurangan kami sangat berterima kasih lah dengan program ini. Agar harap program ini akan diteruskan sampai bila-bila lah. Sementara itu, Pengurus Besar Operasi Jualan Nestle Sabah dan Brunei, Derek Won berkata, program CSR ini julung kali diadakan bersama RTM Sabah. Ini adalah pertama kali Maggi bersama menjayakan program ini. Tapi program ini bubur lambuk ini sudah diadakan selama lebih daripada 20 tahun di Sabah. Selain Jabatan Penyiaran Sabah, kami juga bersama lain jabatan seperti TBKK, Jabatan Pendidikan Sabah dan Masjid Berpandaran Tawar mengadakan program bubur lambuk ini. Beliau berkata demikian selepas menyerahkan bubur lambuk berkenaan di Kompleks Kementerian Komunikasi dan Digital KK di Kota Kinabalu. Sebanyak 16 biji kek dipersembahkan kepada Yang di-Pertua Negeri Tun Dr. Johor Datuk Haji Mahiruddin dan isteri Toh Puan Nurlidah Tan Sri RM Jasni sempena sambutan Hari Raya Aidilfitri di Istana Sri Kinabalu. Ia sumbangan beberapa pihak antaranya hotel terkemuka dan pasukan keselamatan yang mempamerkan kreativiti serta kepakaran masing-masing. Tun Johor dalam ucapannya merakamkan penghargaan kepada semua pihak terlibat dan memaklumkan semua kek berkenaan akan diagih ke rumah-rumah anak yatim serta badan kebajikan sekitar Kota Kinabalu. Tujuan kami buat ni because I like this masjid is because one and only in Sabah is open concept. Tiada pintu, open concept. Jadi it's kind of unique. Dia punya design is very nice and very you feel very cold inside. Kami pilih konsep ni Masjid Bandaraya untuk tahun ini. Ialah sebab Masjid Bandaraya kita diresmi oleh TYT. Jadi ini kita hadiahkan untuk TYT lah, coklat. Coklat ialah kalau kita buat coklat punya structure kan is very detail dan apa ini dia susah. Jadi saya mau cabaran untuk buat dia macam mana. Sementara itu, dalam majlis berasingan, Tun Johor dan Tok Puan Nurlidah turut menyampaikan kad raya kepada warga kerja Istana Negeri serta pihak media. Usaha menambah baik kemudahan infrastruktur sekolah daif termasuk di Sabah terus menjadi keutamaan Kementerian Pendidikan KPM bagi menjamin keselesaan pelajar. Justru inisiatif mengenal pasti dan mengatur strategi berkaitan perlu dilaksana sebaiknya agar semuanya berjalan lancar. Focal Person Kebangsaan KPM Sabah Muhammad Arif Tun Sakaran berkata penambahbaikan infrastruktur sekolah-sekolah terlibat adalah dengan bantuan kerajaan yang disalurkan kepada Jabatan Pendidikan Negeri. Keperluan pendidikan di negeri Sabah ni agak ketinggalan, tapi walau bagaimanapun dengan adanya bantuan daripada kerajaan daripada kerajaan persekutuan berterusan jugalah yang disalurkan kepada Jabatan Pendidikan Negeri Sabah. Tapi sememangnya keperluan di negeri Sabah ni agak tinggi, agak mendesak juga kerana dari segi infra pun memerlukan keperluan sebagai pembangunan infra ni. Jadi ini antara langkah-langkah yang perlu disegerakanlah. Beliau ditemui RTM selepas penyerahan juadah sungkai di Kompleks Kementerian Komunikasi dan Digital Kota Kinabalu. Beliau turut berterima kasih kepada RTM atas kerjasama dalam beberapa program pendidikan di negeri ini. Baik, paparan tadi mengakhiri perkembangan dari Sabah untuk petang ini. Untuk lebih banyak perkongsian dalam negeri, kembali bersama Sahih. Sahih? Baik, terima kasih.